Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, apa khabar petang ini? Masya Allah, nyaman, dingin. Itulah ungkapan yang mampu dikeluarkan daripada mulut ini pada waktu petang yang penuh dengan kedamaian ini. Masya Allah. Macam mana cuaca di tempat teman-teman sekalian? Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sentiasa berada di bawah rahmat, barakah dan sakinah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika satu waktu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah farhatun inda fitr, iaitulah kegembiraan ketika berbuka. Mudah-mudahan insya-Allah di saat ini 1 jam lebih lagi sebelum kita berbuka, kita santai-santai yang berfaedah insya-Allah. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, kita nak sebut satu hadis satu petang insya-Allah. Hadis petang ini sangat mudah teman-teman. Sangat mudah dan sangat pendek. Hadis yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu dah, Abdullah bin Mas'ud ini dia antara sahabat yang sangat-sangat hebat teman-teman. Walaupun fizikalnya agak berbeza daripada sahabat-sahabat yang lain. Apa tidaknya kalau sekiranya beliau bangun sama dengan sahabat lain yang sedang duduk, maknanya kerdil tubuh badannya. Tetapi Masya Allah menjadi Qurra'un Nabi, di antara Qurra'un Nabi, orang yang pakar dalam bidang Al-Quran, orang yang sangat hebat dari sudut perjuangannya. Walaupun fizikalnya terbatas, namun tengok bagaimana mulianya beliau. Tangan beliau lah yang berjaya memenggal kepala Abu Jahal yang disebut sebagai Sanaman ataupun Fir'aun hadhil ummah. Maknanya walaupun dari sudut fizikal dia tidak belah mana, dak kacang macam boh mai khabak bukit sama kongkang. Now tu dia dak acar haji kamar masuk jin sokmo. Now tu dia katang body tau, jadi rak saksa belaka tau. Tidak teman-teman, walaupun tubuhnya kerdil tetapi dia sangat hebat. Dari sudut perjuangannya, Masya Allah, dia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Abu Jahal. Masya Allah. Itulah hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga seperti mana yang kita sebut sebelum ini pagi tadi, bagaimana Abdullah bin Mas'ud di antara orang yang bila baca Al-Quran, bacaan beliau seolah-olah mirip seumpama mana
yang diturunkan melalui Jibril alaihi salam. Masya Allah, hebatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini suatu hari beliau mendengar anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika merenung sesuatu, maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi SAW. Apabila macam tu terkejut bagaimana Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi menceritakan yahki nabiyyan minal anbiya, menceritakan kisah nabi-nabi dulu, menceritakan kisah bagaimana perjalanan nabi-nabi dahulu. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana hebatnya kita ini kalau di antara nak dapat suntikan motivasi dan semangat, di antaranya ialah kita sentiasa membaca sejarah Nabi dan sejarah orang-orang hebat yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tuan-tuan ambillah peluang baca Al-Mubashiruna bi Ahlil Jannah. Ada 10 orang yang telah digazet oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka mati, sebelum mereka bertemu dengan Allah, nama mereka telah digazet, telah dicop sebagai ahli syurga. Cuba tengok perjalanan hidup Sayyidina Abu Bakar, apa dia? Sayyidina Umar macam mana? Sayyidina Osman macam mana? Sayyidina Ali macam mana? Tu dia. Ingat molek bagaimana hebatnya teman-teman. Ada 10 orang yang disebut sebagai Al-Mubashiruna bi Ahlil Jannah. Jadi di antara cerita-cerita yang Allah telah bawa dalam Al-Quran, di antaranya apa dia teman-teman? Iaitulah cerita kisah-kisah Nabi dulu. Sebab tu Al-Quran dia ada 10 juzuk. Daripada 30 juzuk tu 10 juzuk cerita. Cerita lepas dan cerita yang akan datang. Cerita yang lepas di antaranya ialah Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apabila melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan yahki nabiyyan minal anbiya, menceritakan kisah seorang nabi daripada nabi-nabi yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Darabahu qaumuhu wa huwa yamsahu ad-damma an wajhihi fayaqul rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allah Rabbi. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Nabi sebut orang dulu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya Nabi cerita zaman dulu ada seorang Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana teman-teman dia tengok bagaimana Nabi cerita darabahu qaumuh, kaum dia duk pukul dia, duk katok dia, duk kalong dia dengan batu ibarat dia. Masya Allah. Maknanya kalau kita baca Yasin pun cukup dah. Nak contoh dalam surah Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ada sebuah kampung namun di Antakiyah. Bagaimana Allah mengutuskan kepada negeri itu seorang rasul. Tak cukup seorang, dua, tak cukup dua, tiga. 3 orang rasul Allah utuskan teman-teman. Tapi masalah ta'ala, mereka tidak melayani rasul yang diutus. Tak apa, teruskan. Bagaimana di bumi Antakiyah itu tersebut melayani rasul dengan cara yang sangat biadab. Menyebabkan Habibun Najjar datang. Ini kisah panjang lebar di surah Yasin, kita baca kemudian insya-Allah teman-teman. Bagaimana zaman dulu darabahu qaumuhu wa huwa yamsahu damma an wajhihi. Bagaimana bersiarang lagi kita, biasalah makhluk ni kan teman-teman. Now, makhluk biasalah. Tu dia lain biasalah. Lain ni makhluk tau. Makhluk.
Jadi sebab itulah Nabi sebut pada kita kisah orang dulu, masya-Allah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Bagaimana Rasul dulu dia sapu darah atas wajah dia. Masya-Allah. Kita hanya hentaman nakal dalam Facebook je kan. Tu dia. Makna kena sabar. Kena sabar banyak. Tu dia. Tengok apa yang diucapkan oleh Rasul yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Okey, hello. Macam mana? Line? Boh, okey. Clear. Tadi memang lain ada masalah sikit. Biasa lepas hujan. Kawasan hulu bawah. Biasalah. Macam mana keadaan lain? Okey. Tersekat lagi ke? Bawah? Abik? Macam mana Abik? Lain sangkut-sangkut lagi. Sekarang ni okey. Haji Jai. Okey. Bawah? Macam mana? Macam mana bawah? Dia tanya duduk tepi jalan boh, asalkan duduk tengah jalan sudah duduk kelanggar. Allah boh ni pun. Orang tanya lain ke clear duduk clear boh. Okey sekarang ni okey. Boleh? Beres okey, baik. Lain sakut sikit. Mana? Okey dah. Clear dah. Okey ustaz apa dia Atiyah. Atiyah. Okey ustaz Atiyah, masya-Allah. Boleh anak kenapa ustaz Atiyah? Boleh anak lelaki ke anak perempuan? Tak apalah, lelaki perempuan yang masalah. Yang pentingnya ialah sihat dan insya-Allah menjadi anak yang soleh insya-Allah. Okey, kita sambung balik dah insya-Allah. Okey, clear sekarang ni. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana apakah yang disebut oleh Rasul yang dihalang, yang dilayani dan layanan yang tak baik oleh kaum dia tersebut sampai pukul dia, sampai berdarah muka itu. Tengok apa yang disebut oleh Rasul, masya-Allah. Wa yaqul rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Masya-Allah. Boleh tak bah ikut bah? Petang ni boleh doa ni tak apa dah bah. Baca doa sungguh-sungguh, munajat sungguh-sungguh kita. Makna kita minta Allah Subhanahu Wa Taala tidak ambil orang-orang kok yang tidak faham, orang kok tak reti. Dari sudut agama dikata apa pun, kita teruskan berdoa kebaikan kepada mereka. Sebab apa? Sebab hanya Allah Taala sahaja yang boleh beri hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala sahajalah yang boleh beri hidayah. Maka kita hanya mampu berdoa. Lepas kita berikhtiar, kita menerang. Wa ma'alaika illal balaghul mubin. Kita beri penerangan, kita beri ilmu pada mereka. Mereka tak nak terima, itu terserahlah kepada mereka. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Nabi sebutkan. Allahumma ayyid, Allahumma usul Islam bi ahadi umrai. Hei Tuhan, tolonglah kamu memberi pertolongan Islam ini dengan salah seorang daripada dua orang yang bernama Umar. Yang pertamanya ialah Umar Al-Khattab, yang keduanya ialah Amr bin Hisham, iaitulah Abu Jahal. Tengok teman-teman, dua orang tak luluh belaka. Tak luluh. Abu Jahal cerdik tapi bapak jahat. Dia yang reka. Ni reka. Dia reka undang-undang. Dia yang buat undang-undang yang menyusahkan Nabi SAW. Sayyidina Umar pun gitu juga. Orang bekeng. Tak boleh selis sikit dengarnya faham. Tu dia. Nampak tak? Jadi bagaimana Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala? Tengok. Masya Allah. Abu Jahal walaupun mati ada kafir, kufur, tetapi anak dia macam mana teman-teman? Anak dia Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal, Masya Allah, pejuang Islam yang sangat hebat. Diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Taala menggantikan ayahnya, Masya Allah. Walaupun ayahnya kafir, tapi tengok anaknya, zuriatnya, Masya Allah. Macam itulah juga kita berdoa pada Allah seumpama mana yang Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, petang ni cuba kita doa sikit. Ikut bah, ikut molek bah. Haji Jeh, tu dia gerak apa dia Haji Kamal hak tidur tu. Abik-abik tu pun tidur tu. Ikut Rabbir. Rabbir liqaumi. Rabbir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allah Rabbi, wahai Allah, ampunilah kaum aku ya Allah. Ampunilah kaum aku, ampunilah kampung aku, ampunilah
orang duduk di taman aku ni ya Allah. Gitu maksudnya. Rabbir liqaumi. Rabbir liqaumi. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Memang benar. Apa yang dibawa oleh Rasul, kalau orang tu tak fikir berlapis-lapis, dia tidak akan ikut Rasul. Sebab apa? Sebab Rasul ni, dia bukan bawa benda hak nampak dipikul. Bukan bawa benda hak nampak dengan mata kasar. Bukan bawa pitis, berguni-guni pikul. Siapa nak pitis? Siapa nak pitis? No. Bukan gitu, bah. Nampak tu? Hak yang dibawa oleh semua Rasul-Rasul, bawa benda hak tak nampak. Ini masalah besar dia. Ini masalah besar dia, teman-teman. Sekali lagi Ustaz baca doa tadi. Allah. Okey, bah. Kita ulang balik, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nampak tu? Jadi teman-teman sekalian, yang dibawa oleh Rasul lah bawa benda hak tak nampak. Bawa dosa, bawa pahala, bawa syurga, bawa neraka, barang tak nampak. Barang tak nampak. Nampak tu? Jadi hak lawan Rasul semua bawa benda hak nampak. Allah Rabbi. Nampak tu? Bawa barang nampak. Jadi memanglah bagi manusia yang awam, orang hak tak mau mikir panjang, tengok kalau ikutmu apa benda boleh ibarat dia nya. Nampak tu? Sebab tu Nabi SAW tengok Nabi atau surat kepada pembesar-pembesar Quraisy dan sebagainya kan. Pembesar-pembesar negara-negara, Rom, Parsi semua. Apa kata Nabi? Akan kata aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Tu dia. Fa in tatawallaw fa alayka ismal arisiyyin. Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat. Tu je. Allah, Muhammad tu je. Masuk Islam selamat, wahai Muhammad. Allah, tak ada ke piti-piti sikit? Projek-projek tak ada ke, wahai Muhammad? Barat je lah. Tak? Dah Nabi pemerintah. Nabi pemerintah. Nampak tu? Tu dia. Allah, dakanglah pun dia masuk Islam selamat gitu je. Ibarat dia lah kalau kita nak faham hari ni. Nampak tak? Sekarang ni zaman dulu lagi, zaman Nabi Musa alaihissalam. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak akan beriman kepada kamu, wahai Musa, selagi mana kami tak boleh tengok tokoh Tuhan kamu depan kami ni, wahai Musa. Maknanya teman-teman, bagaimana mereka nak tengok Tuhan tu biar tokoh depan mata tu baru nak beriman. Masya Allah. Ni orang dulu. Maka zaman sekarang pun gitu juga. Semua watak sahaja berbeza. Nampak tu? Watak sahaja berbeza, perangainya sama. Sebab tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah pelihara kita, insya-Allah. Pakat doa banyak ni. Pakat doa banyak. Banyaknya ujian di akhir zaman ini, bagi orang yang duduk di atas perjuangan Islam, duduk di atas jalan agama, memanglah banyak barang hak yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan ujian-ujian itu sebagai satu motivasi untuk kita. Jadi motivasi untuk kita. Jangan kita tengok orang yang duduk marah, duduk caci, duduk serang, duduk fitnah itu untuk meruntuhkan semangat kita. No. Kita jadikan ia sebagai satu motivator untuk kita. Selama mana orang duk kaji kita, duk marah kita sebagainya, jadikan ia sebagai bahan pembakar semangat untuk terus kita maju kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat molek doa ni, ingat molek tu. Doa sama. Jangan duk baca doa aku je. Nampak tu? Doa baca doa puak. Nampak? Maka doa baca doa puak. Nampak tu? Ingat juga orang lain. Baca doa juga untuk orang lain, insya-Allah. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum aku, ya Allah. Ampunilah orang kampung aku, ya Allah. Ampunilah orang yang duduk zaman aku ni, ya Allah.
kerana mereka tidak mengetahui. Itu dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus menjadi sniper untuk memburu segala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar tu dulu pada petang ini. Insya-Allah bertemu lagi pada siaran yang akan datang. Ingat molek bah, esok berapa hari bulan bah? Haji Jeh, esok berapa hari bulan? Dah ingat dah? Esok 29 hari bulan dah. Esok 29 hari bulan, jangan awak dah ingat tu. Nama tu, jangan awak dah ingat. Esok tu temu janji kita dengan Big Boss, dengan Ustaz Somad pukul 5.30 petang. InsyaAllah pukul 5 petang kita bersiaran petang esok. Lepas tu terus sahaja kita menuntut ilmu dengan Ustaz Abdul Somad dan juga Big Boss kita, sifu kita Ustaz Azhar Idrus, insyaAllah. Okey? Jadi kita bertemu lagi pada esok hari dengan hadis yang lain pula, insyaAllah. Terima kasih kepada yang menonton. Pakak-pakak kita amalkan, pakak-pakak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Lambat boh baru jawab dah bismillah. Wak kuih ke boh? Wak kuih cendol boh? Tu dia. Allah. Bagai boh. Kita jumpa balik insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.